من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحسن إلى مسلم هذا الكتاب وخصوصا إلى توفيق محمد بن حسن الحاج علي بن موسى وضمت له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka Nabi kata dia akan masuk jannah Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita banyak menyebut kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan bila dalam hidup ni kita dah biasa, maka mudah-mudahan mati besok dibiasakan kita menyebut asma Allah. Itu yang Nabi pernah cakap dengan kamu, rahmatnya Allah, rahmatnya, besarnya rahmat Allah. Sebab saat kematian ni satu saat yang paling susah, satu saat yang paling susah, lebih susah daripada susahnya hidup, lebih susah daripada susahnya hidup, lebih sakit daripada sakitnya semasa hidup. Susahnya lebih susah daripada kesusahan hidup, lebih sakit daripada sakitnya semasa hidup. Jadi luasnya rahmat Allah. Katakan jika seseorang itu dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah, dia cuma mampu menyebut kalimah Allah, Allah, itu pun diterima, itu pun diterima. Jadi kenapa yang ramai orang tak boleh sebut Allah? Kerana pada ketika itu akalnya, dirinya tertumpu kepada kesakitan, tertumpu kepada kesakitan. Jadi dia dah lupa ketika itu, lupa, dia dah tumpu kat sakit, jadi lupa.
Jadi ibarat dalam hidup ni, bila orang dah terlalu sakit, semua benda dia lupa. Sebab dia tertumpu kepada sakit, semua lupa. Kalau benda berharga kat dia pun dia tak, duit ke, IC ke, apa ke, semua tak, dia tengah fikir bab sakit. Jadi yang paling kita takut ketika, sebab itu final. Dia final lah tu. Ketika final tu tadi, kita masih tertumpu kepada sakit dan kita terlupa akan Allah. Jadi apabila orang yang selalu sebut-sebut Allah semasa hidup, sebut Allah, berzikir dan sebagainya, mudah-mudahan dia jadi terbiasa. Macam orang yang melatah, kan? Orang melatah, dia dah terbiasa mencarut. Bila dia melatah, dia mencarut. Dah. Tapi orang yang terbiasa berzikir, bila dia melatah, dia akan berzikir. Jadi bila biasa tu, bagikan kebiasaan. Jadi benda tu satu kebiasaan dalam hidup. Itu yang dikata PKP ni banyak memberikan hikmah yang besar pada kita sebenarnya. Pada orang yang mengambil hikmahnya. Tak? Banyak sangatlah, banyak sangat kalau kita fikir baik-baik. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, dan adapun segala qawadih. Apa dia qawadih? Artinya beberapa yang mencedera pahala amalan orang salih, yang cederakan pahala, yang menghapuskan amalan. Dia dah buat amal penat-penat, hapus, hilang. Ini yang dikatakan besok oleh Nabi SAW, orang-orang yang muflis. Muflis, bukan muflis dalam harta tak. Kalau di dunia ni orang muflis ni, bila dia ada duit, kaya, tiba-tiba miskin, dia muflis. Ini maksudnya miskin, muflis itu tadi muflis pada amalan. Dia ingat dia dah banyak beramal, tapi amalan dia hangus macam tu je. Amalannya dihilangkan macam tu, sebab-sebab benda-benda yang dah disebut oleh ulama. Mencederakan pahala amalan orang yang salih kepada Allah, dan iaitu amat banyak sangat. Bahkan bermula segala sifat mazmumah, iaitu sekaliannya itu daripada qawadih. Tetapi asal sekaliannya itu 4 perkara jua. Asal segala sifat mazmumah ni 4 kata. Dia pecah. Dari 4 ni lah dia jadi macam-macam. Yang pertama kata dia takabur. Yang kedua riya. Yang ketiga ujub. Yang keempat sum'ah. Bermula 3 yang akhir ini, iaitu furuk daripada takabur jua. Mana ibu dia sombong. Ibu dia sombong, besar diri. Bermula sekaliannya itu telah terdahulu sebutnya pada pasal yang ketiga dengan segala maknanya. Kita dah kupas masalah sombong ni. Jadi semua kat situ sombong ni, mula sombong. Dia mula riya, ujub, sum'ah ni tadi, furuk daripada sombong ni tadi. Dan tafsirnya dalam segala sifat mazmumah. Baik, syahdan, maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripada sekaliannya itu melainkan dengan ikhlas. Tak boleh nak selesai benda ni, melainkan kita tak boleh nak selesai ikhlas, melainkan bila kita mengenal siapa yang patut kita letakkan ikhlas tadi. Bila kita kenal, kita tahu, kenal, siapa yang kita kena letakkan ikhlas, kenapa kita kena letakkan ikhlas, selesailah. Pada siapa kita kena letakkan ikhlas. Sebab itu selalu ikhlas ni orang bercakap di mulut ni cuma pada manusia. Ni ikhlas ni kata kan. Itu pada manusia. Terima pakai pada manusia, tetapi belum tentu terima pakai pada Allah. Ikhlas pada Allah kosong ni, tak ada siapa-siapa dah dalam perkara tersebut, hanya Allah. Kosong, tunggu kosong.
Kadang-kadang kita buat suatu perkara, kalau aku tak buat, siapa nak buat lagi? Nampak tak? Ada lagi. Masih ada lagi dalam akidah pegangan ni tadi. Maknanya kena kosong. Lepas itu kadang-kadang kita tak perasan. Syaitan ni pandai. Macam mana dia nak bawa keluar kita daripada kebaikan? Dia datang perkara-perkara ni. Macam yang habis sebut semalam. Kalau dah tak ikhlas, buat apa sedekah? Maka dia nak larikan kita daripada pekerjaan sedekah. Kalau tak khusyuk, buat apa semayang? Dia nak larikan kita daripada pekerjaan semayang. Kalau segi ilmunya, selagi mana tak semayang, selagi itulah tak dapat khusyuk. Macam mana nak dapat khusyuk kalau tak semayang? Orang yang nak khusyuk semayang, dia tinggal semayang. Daripada aku tak khusyuk semayang, kenapa kau tak semayang? Sebab aku tak khusyuk, kata dia. Macam mana nak dapat khusyuk dalam semayang kalau tak semayang? Nampak tak? Syaitan dah bodohkan kita. Dia bodohkan kita. Dan yang kita ni tak nampak, dia telah bodohkan kita. Baik. Kemudian dan khusyuk, asyik dengan Allah, tertumpu pada Allah, dan khuduk, rasa khuduk dengan Allah, rasa hina diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni hamba Allah, hina sangat aku ni. Kenapa pula aku rasa hina pula? Hari-hari aku ambil nikmat Allah, makan, minum, pakai, kenderaan, nikmat tidur, nikmat ibadat yang dulu aku tak dapat. Sekarang aku dapat nikmat rahmah, macam-macam. Dia kata hina sangat kita kalau kita ni tak buat kebaikan kepada Allah. Dia habis sembang-sembang dengan Umi 2 hari ni rasa macam Ramadan tu. Tak? Bulan Ramadan kita kalau kat madrasah kan pagi senyap. Din. Tak? 2 hari. Nampak? Senyap. Budak-budak pun macam tak main kan. Suasana tu Allah bagi kepada kita ni. Allahu. Di dalam segala ibadat dan khidmat engkau kepada Tuhan engkau, dan dengan sentiasa tawaduk engkau kepada Tuhan engkau, rendah diri dengan Allah, rasa rendah sangat aku pada sisi Allah, sebab banyak sangat nikmat yang Allah bagi, tapi aku belum sempurna menyatakan syukur kepada Allah. Menyatakan syukur ni belum sempurna, tak sempurna syukur kita. Lepas itu bila Nabi semayang sehingga bengkak kakinya, ditanya oleh isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kau kan ahli syurga, kau kan Rasul, kau kan kasih Allah, kenapa kau perlu semayang sampai bengkak kaki kau? Rasulullah kata, aku belum rasa cukup bersyukur kepada Allah. Jadi rasa syukur sebab nikmat yang Allah bagi kat kita ni terlalu banyak sangat. Nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, banyak sangat. Nikmat yang paling besar sekali Allah bagi kat kita apa? Nikmat iman dan dan selepas tahu dia ketenangan, sakinah ni tak ramai orang boleh dapat. Tenang. Kalau ada masalah boleh tidur tak? Mana boleh tidur, Iwan? Ada masalah tak boleh tidur. Kita pantang letak aja hilang tak? Letak aja hilang, letak hilang. Masalah. Bukan tak ada masalah, ada, tapi masalah itu tidak menjadi masalah. Masalah itu tidak menjadi masalah. Bukan tak ada masalah, ada, semua orang ada masalah. Tapi apabila kita memandang yang mendatangkan masalah dan yang menghilangkan masalah itu dia juga, ketika itu masalah tidak menjadi masalah. Kenapa Allah datangkan masalah? Oh, ini sebabnya. Ini sebabnya, sebab Allah sayang aku. Allah sayang aku. Dan Allah masih ingat aku, masih pandang aku. Cuma aku saja yang tidak mengingati Allah.
Itu yang kadang-kadang kita tanya, dalam 24 jam akal kita, hati kita ni tadi, berapa kalikah kita mengingati Allah dalam semua perkara, ataupun kosong. Ketika kosong itulah yang datangnya nafsu, datangnya syaitan. Ketika ni kita kena buat macam satu muhasabah. Dalam satu hari berapa peratus, 24 jam kita letak 100%. Enak ya? Dalam 24 jam berapa peratus kita mengingati Allah Subhanahu wa taala? Ingat ni tadi. Tak kisahlah sama ada ingat tu dengan sebut, ingat tu dengan buat, ingat itu dengan ingatan. Nampak? Itu dia. Dengan sentiasa tawaduk engkau kepada Tuhan engkau, dan sentiasa dan bersungguh-sungguh engkau meninggalkan hubud dunia. Bila hubud dunia, kasih dunia, cinta dunia, kata Nabi kata, sebanyak mana kamu kasih kepada dunia, sebanyak itu sakitnya mati. Dan hubul jah, hubul riyasa, hubul mal, ini semua kena buang. Bukan tak boleh ada dunia, bukan tak boleh ada kemegahan. Ilmu ni satu kemegahan, tapi jangan cintakan kemegahan. Hubul riyasa, hubul mal, cinta pangkat, sebab pangkat tu satu amanah, takut kita tak boleh melaksanakan amanah itu. Cinta harta dan sebagainya. Benda-benda ni tak salah, pangkat tak salah, tapi yang dilarang mencintai. Ketika kita mula mencintai, ketika itu datangnya tamak, kita kejar benda-benda ni, datangnya hasad, datangnya dengki, datang fitnah memfitnah. Baik itu dikawal perkara-perkara ni. Benda tu tak salah, benda harta tak salah, dunia tak salah, pangkat tak salah, tetapi dilarang kita mencintai. Sehingga Allah ingatkan kita dalam surah At-Takatsur kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini benda-benda ni kita jaga. Tapi bila hati kita mula bersih, mula tenang, ketika itu benda-benda yang ada pada kita, dunia, kemegahan, pangkat dan harta tidak menjadi penyakit. Dia tak jadi penyakit, tetapi dia menjadi kebaikan. Dunia yang ada pada kita jadi baik, harta yang ada pada kita jadi baik, pangkat yang ada pada kita jadi baik, jadi kebaikan untuk kita dan untuk orang sekeliling. Yang ni Islam sebenarnya, yang ni tasawuf ajar kita. Dia tak ulama dia ingatkan kita benda-benda ni. Kenapa? Dia tak mau dunia ni jadikan kita jahat, kemegahan jadikan kita jahat, pangkat jadikan kita jahat, kemuliaan, harta jadikan kita jahat. Sama ada jahat itu datang kemudian ataupun jahat itu datang semasa ada. Masa ada, masa ada tunggu jahat. Ada jahat tu masa dia dah ada harta, tak lama mula-mula baik, lama-lama dia semakin jahat. Jahat ni bukan pada sisi manusianya. Kita kena ukur jahat itu hablum minallah wa hablum minan nas. Jahat ni dia kena pandang dua-dua sudut, kan, dua-dua sudut. Kemuliaan, kemasyhuran, biar kita tak masyhur di dunia, tetapi kita nak masyhur di akhir. Doa siapa tu? Dul ingat dul doa siapa dul? Dia tak nak masyhur di dunia, tapi dia nak masyhur dekat akhirat. Doa siapa tu? Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni, dia minta dengan Allah, ya Allah, aku tidak mahu dikenali oleh makhluk di bumi, tetapi aku mahu dikenali oleh makhluk di langit. Betul. Ada ulama mengatakan Uwais Al-Qarni termasuk dalam sahabat Nabi SAW. Jadi dikatakan tak. Sebab Uwais Al-Qarni ni dia zaman Nabi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi tahu. Nabi kata dia pernah datang ke rumahku, tetapi ketika itu aku tiada, kata Nabi. Hebatnya Uwais Al-Qarni ni antara salah seorang yang disebut oleh Nabi supaya sahabat meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Antaranya dua sahabat kan, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni, cari dia, minta doa. Uwais Al-Qarni ni kata apa? Engkau adalah sahabat Nabi SAW, duduk bersama Nabi. Aku ni siapa? Katanya Uwais Al-Qarni. Nabi tak doa aku. Uwais Al-Qarni tak nak doakan Sayyidina Umar. Pada mulanya Uwais Al-Qarni tak nak mendoakan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar mengeluarkan akan nama Nabi Muhammad SAW, menangis Uwais Al-Qarni. Kata Sayyidina Umar, Nabi menyuruh aku meminta doa daripada engkau. Menangis Uwais Al-Qarni. Menangis ni. Sebab itu Masya Allah, kuburnya tak ada. Hari ini dikebumikan, esok orang cari, tidak ada tanda. Orang tak nak. Bukan orang tak nak, dia tidak mahu dikenali oleh makhluk di bumi, tetapi dikenali oleh makhluk di langit. Hebat Uwais Al-Qarni. Katakan dia nak pergi ke satu tempat, Sayyidina Umar kata, aku akan tanggung segala kehidupan. Aku tanggung. Kata Sayyidina Umar. Uwais Al-Qarni ketahui, aku tidak mahu menjadi hamba-Mu, wahai Umar. Hebat tak? Memang hebat lah. Allah. Kalau kita macam saya sponsor, elok sangat lah tu. Tak? Kita langsung kita bercakap apa? Kecil tapak tangan, padang bola saya sediakan. Mana? Sebab kita memang berhajat. Dia tak berhajat dah, dia kosong. Memang dia kosong. Sebab bila dia tahu, bila dah nampak, bila kosong, memang janji tu akan datang macam tu. Takkan berubah ni. Janji Allah tu, innaka la tukhliful mi'ad. Janji tu yang Nabi kata, peruntukan tu dah ada. Orang alim peruntukannya gini, orang belajar peruntukannya begini, orang sabar peruntukannya begini, orang takwa begini. Dah ada. Kita tinggal buat je benda-benda tu. Kau buat ni, dah ada peruntukan dia. Kau takwa ni peruntukan dia, kau sabar ni peruntukan dia, kau redha ni peruntukan dia, kau sabar. Ini aku dah bagi dah. Dah ada. Kalau tak ada lain. Nabi dah cakap ni kelebihan orang ini kelebihan orang ini kelebihan. Tinggal buat. Kalau kita nakkan apa yang telah disediakan oleh Allah, susah. Manusia peruntukannya berubah-ubah. Hari ini lain, besok lain, lusa lain, minggu depan lain. Itu manusia. Baik. Sekaliannya itu meninggalkan kasih dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan kebesaran, pangkat, kasih akan menjadi kepala dan penghulu atas segala manusia, dan kasih akan harta. Nak jadi ketua dan sebagainya. Ini semua kena pelihara.
Bermula sekaliannya itu telah lalu sebutnya dengan maknanya dan tafsirnya dalam pasal yang ketiga dah lepas. Dan adapun segala bawa'is ni apa? Artinya segala barang yang membangun akan orang yang salik kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, maka iaitu amat banyak. Setengah daripadanya at-taqwa, nak membangunkan menjadi lebih rasa untuk berbuat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu takut akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya takwa Allah iaitu gedung tempat keluar dan datang daripadanya segala jenis kebajikan yang berlaku ia pada sekalian ibadat. Kalau nak gedung kebajikan, takutkan Allah. Nak gedung kebajikan, takutkan Allah. Jagalah benda ni. Ni yang hubud dunia, hubud jah, hubud riasa, pelihara. Pelihara benda-benda ni. Iaitu benda yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang menjadi cedera dalam perjalanan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ni cedera. Takut tu. Mana nak gedung lah. Tapi kalau tak nak gedung, tak payahlah. Saya tak nak gedung lah, saya nak store je. Terpulang lah. Store kecil lah. Kalau gedung ni besar. Yang berlaku ia pada sekalian ibadat dan adat. Jenis kebajikan pada ibadat dan pada mana adat, mana kebajikan dalam hidup sehari-hari ni pun gedung dia tak. Kalau nak kebajikan pada ibadat dan pada adat ni pada kebiasaan kita. Apa yang kita perlukan pada adat? Makan, minum, rezeki dan mana gedung dia situ? Takwa. Mana semua dalam keadaan yang baik. Tapi jagalah takut ni tadi. Yang lepas-lepas ni, yang awarid, kawadih, ni ada rasa takut kita. Takut apa? Takut kita duduk tempat tu. Bila kita duduk tempat tu, tak dapatlah takwa ni tadi. Maka orang yang tinggi takutnya, yang bisa disebut beramal mudah, memelihara amal pelihara ni susah. Sebab memelihara ini dia berlaku selepas daripada beramal. Beramal mudah, tapi yang berlaku selepas beramal susah. Tak? Selepas pada tu dia datang macam-macam. Itu yang Abi kadang-kadang tawaran TV ni, Abi banyak tolak. Banyak tolak daripada berapa tahun kebelakangan ni. Abi banyak tolak. Baru ni ada juga lagi satu tawaran TV Astro. Itu tolak juga. Sebab apa? Sebab yang berlaku selepas daripada itu. Orang kenal kita ramai, kita tak macam tipu diri sendiri. Jalan jaga, makan jaga. Tak? Kalau kat rumah kan kita tak makan, mana ada jaga sangat kan. Rupanya kita tipu. Rupanya bukan kita tipu orang, kita tipu kita sendiri. Betul? Jadi bila dalam keadaan tu tak dia jadi, ketika itu amalan tu jadi rosak. Masa tak? Kalau macam sekarang senang, orang tak kenal kan.
Tak kenal. Tak? Senang. Ni nak ketawa, baik Kang. Ustaz ni ketawa macam ni bukan ustaz ni. Depan orang tutup mulut. Dekat rumah macam langsui. Tak? Kita tak tipu nama tu. Biar orang tak kenal kita, tak apa, senang. Kita tak tipu diri kita dan kita tak tipu orang lain. Ya. Itu yang sebab beramal senang, tapi nak memelihara amal selepas daripada itu susah. Ini yang Abi selalu pandang dekat situ. Abi tak memandang pada sudut yang lain. Kalau kita tak selamat, macam mana kita nak selamatkan orang lain? Kita sendiri pun lemas, dan meminta pertolongan orang lain. Kita nak selamatkan orang lemas, tak jadilah. Biar kita duduk dekat luar sungai dulu. Kurang-kurang kita boleh hulur tali, hulur pelampung. Kita sendiri tak selamat, macam mana kita nak selamatkan orang lain? Ya, Abi nampak di situ, tak tahu orang nampak kat mana, wallahu alam. Yang Abi banyak benda yang kadang-kadang ialah baik. Kemudian dan lagi ialah asal tempat keluar segala amal yang sempurna dan segala amal yang diterima akan dia. Rupanya takwa ni tempat keluar segala amal yang sempurna dan amal yang diterima. Kalau nak amal kita diterima, proses takwa ni betul-betul. Takwa ni hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang Nabi kata, jaga Allah, jaga perintah Allah berkenaan dengan sekalian manusia dan makhluk Allah. Itu yang Nabi kata. Orang ternak binatang, ternak binatang, jagalah, jangan bagi makan dekat tempat orang. Sebab orang yang macam dia jaga lembu, ada ternak lembu, dia makan di kebun orang lain, hukum dia haram. Hukum dia haram. Tak boleh. Hatta kalau kita bela kucing sekalipun, kucing kita berak kat rumah orang dan orang tu tak suka. Nodi senyum, Abang Usop pernah tak suka. Dia jadi berdosa. Benda-benda ni semualah. Kita bela ayam, contoh, ayam kita terbang di rumah orang, di berak, dan jiran kita tak suka. Melainkan kalau jiran kita suka, lain. Terima kasihlah buat ayam. Rumah saya tak ada kerja, dah pencen. Jadi alhamdulillah lah, sebab kucing awak berak rumah saya ada kerja. Kalau tak, saya tak ada exercise. Itu lain. Itu cerita lain. Jadi hari-hari saya keluar-keluar bersihkan tai kucing awak. Itu lain, itu dia redha. Yang ni tak adalah orang redha lah. Ada macam tu lah. Macam dulu kan, almarhum ada bela rusa kan, dekat madrasah dulu kan. Dia rusa makan sawit orang, dan tuan tanah minta ganti rugi, Nabi kena bayar lebih kurang dekat berapa ribu? 3 ke 5? 3 kan? 3,000. Nabi kena bayar lah. Nabi terpaksa bayar, sebab rusa tu rusa kita. Kalau rusa dia makan sawit dia, minta kita bayar, yang tu gaya lah Malik. Faham? Rusa-rusa kita makan sawit dia, jadi kita kena bayar. Sebab itu orang tanya, kenapa Abi potong rusa? Rusa tu almarhum bela. Jadi kerana kita tak mampu nak jaga ni hak-hak ni tadi, tak kisahlah. Tapi kalau mampu, saya ada sentimental tentang binatang ni, kamu jaga. Kalau dimakan kebun orang, kamulah bayar. Boleh kalau janji macam tu. Jadi Abi tak potong. Enak.
Jadi sebab tak boleh jaga, kita tak mampu. Ketika kita tak mampu, boleh nak bela kambing dan sebagainya, jaga. Masalah. Kita Abi kata, orang cakap apa? Saya bela kambing ikut sunnah Nabi. Memanglah bela kambing ikut sunnah, tapi dia makan tu ikut sunnah tak? Kita ambil rumput, tanah siapa? Kita ambil rumput, sabit rumput tu tanah siapa? Dan kita minta izin tak ambil tanah orang? Kalau tuan tanah tu izin kan, alhamdulillah, kamu sabit rumput tempat kebun saya jadi bersih. Tak apalah, tidak ada syubhah di situ. Maka memang bela kambing tadi sunnah, tetapi cara membela tadi sunnah atau tidak? Tak kita sanggah. Berniaga sunnah nah. Cara perniagaan tu ikut tak? Memang benda tu sunnah, betul. Tak ada siapa sangkal benda tu, tak ada siapa canggah benda tu. Tapi cara kita mengendalikan itu adakah mengikut cara yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu je yang kita pertikai, yang menjadi pertikaian dalam diri kita, itu aja. Tapi kalau kita boleh jaga, alhamdulillah. Ini kata takwa ni tadi, dia masuk bab takwa. Kalau tak ada takwa ni, dia tak, aku takutlah tinggal semayang, tu takwa. Tapi kucing kita berak merata rumah orang, tak takwa, tak jadi juga. Dia hapus amalan ni jadi hapus. Dia jadi hapus. Itu yang jaga ni. Sebab ibadat kita, tetapi sebab taik ni tadi, dia mengambil amalan semayang ni tadi. Dia fikir-fikirkanlah. Kita semayang zikir, tapi sebab taik kucing dia habis amalan kita. Walhal bukan kita berak pula tu, yang berak tu kucing. Kita tuan kucing yang habis. Jaga-jagalah benda-benda tu, jaga-jaga. Sebab orang takwa nak dapat gedung ni tadi. Sebab itu bila tengok salah, jangan tengok salah pada hablum minallah aja. Tengok salah tu juga pada hablum minan nas. Cek, dua-dua cek. Selesai, okeylah. Kan? Abi kan, letak pasir depan rumah awal. Abi minta izin dengan awal. Boleh ke awal? Maaflah, minta maaf lagi. Sebab depan tu depan rumah awal. Pasir Abi. Kalau dia minta sewa, Abi kena bayar. Abi letak pasir depan rumah saya, satu hari RM50. Kalau tak nak, tak boleh letak, kena bayar. Ini hak jiran dipanggil. Hak jiran. Bolehkah kau letak, tiba-tiba letak barang depan rumah orang terus saja suka-suka? Tak boleh. Kita menghalang jalan ni pun dilarang. Halang jalan, larang. Tiba-tiba pai letak kereta tengah jalan, ikut suka aku lah, sini mana ada lain, dia kata. Bukan ada polis nak saman, jalan aku, kampung aku, dia kata. Tak boleh, kerana pada hablum minan nas. Kita tengok hablum minan nas dia, tengok hablum minal. Banyak nak kena tengok. Nak masuk syurga senang tak? Susah. Kalau senang, ramai dalam syurga, sedikit dalam neraka. Tak kisahlah Abi ni guru ke, Abi ni ayah pada awal ke, tapi hak tetap hak. Seorang ayah boleh tak dia ambil harta anak dia? Boleh tak Wal? Tak boleh. Awal ni songsang ni. Ayah tak boleh lah Wal. Anak boleh. Sebab ayah ni, harta ayah ni dia masuk hak harta faraid. Tapi ayah tak boleh nak ambil harta anak, dia kena minta izin. Sebab harta ayah dia akan menjadi harta anak. Sebab itu isteri dia boleh ambil harta suami jika nafkah yang dia bagi ni tak cukup.
Tapi suami tak boleh ambil tanpa izin harta macam tu. Melainkan jika telah redha. Redha tak apa. Alah abang nak abang ambil je lah, tak payah minta-minta. Itu tak kisah, nak ambil semua pun boleh kan. Kalau dia telah redha. Sebab hasil usaha itu daripada usaha dia sendiri. Sebab seorang isteri apabila dia nak bersedekah atau wakaf dengan harta dia sendiri, dia tak payah minta izin suami. Tapi segi adabnya lain. Ini bab adab. Tapi bab hukum tak payah. Sebab ini memang hak dia. Lepas itu seorang suami yang berhutang dengan isterinya, maka wajib bayar. Wajib dia bayar. Tu dia. Kalau dia ni bini aku, tak kisah. Hukum dia bukan boleh tak kisah. Hukum dia kena bayar. Melainkan jika mana telah diredai yang mempunyai hak tersebut. Mudah je. Ustaz, kalau saya suami tak mampu bayar, pandai-pandai lah kau pujuk bini kau. Bini kau pujuk lah. Kau jadilah Piramli sekejap. Baik. Bermula tempat berhimpun sekaliannya itu akibah. Firman Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Bermula segala kepujian pekerjaan tersebut itu bagi sekalian orang yang takut akan Allah. Akibatnya, ni akibat dia. Apa akibatnya orang yang takutkan Allah? Akibatnya segala gedung kebajikan, ibadat, adat dia dapat. Dia dapat. Dan kemudian amalan yang dia buat jadi sempurna sebab dia takut. Kemudian amal itu pula diterima oleh Allah. Bila diterima, munasabahlah dapat gedung. Dah diterima. Kalau tak diterima, tak dapatlah peruntukan tu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya bahawa sesungguhnya segala amalan yang diterima akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu daripada amalan sekalian orang yang takut akan Allah. Jadi ilmu ni tak ada jaminan lagi amal tu diterima. Saya tahu mudahlah kita. Tahu tu belum ada jaminan lagi, tetapi takut dah ada jaminan Allah. Tahu belum ada jaminan, takut dah ada jaminan. Bahawasanya ada. Mana tak ada lain lah. Yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada amalan orang yang takut. Bila orang takut, dia masuk semua bab usul, bab fiqh, bab tasawuf, tiga-tiga selesai. Orang takut ni, dia tiga-tiga tu dia dah selesai, dia jaga. Takutlah dia. Kalau aku tak ikhlas, Allah tak terima. Kalau aku syirik, Allah Ta'ala tak terima. Amalan orang syiriknya Allah tak terima. Itu nak katakan badan kita ni banyak perkara syubhah yang masuk kan. Banyaklah. Kalau isu baru ni, isu daging kan. Daging 40 tahun, yang masuk baru ni lagi ada berapa puluh tan lah. Yang orang yang dapat pula tangkap lagi. Itu yang tahu, yang dulu kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Dah berapa pinggan kita makan lamb chop stick. Kita tak tahu daging mana tu. Nasrul. Kemudian ayam yang kita beli ni pun, kita pun tak tengok dia sembelih macam mana. Putus ke tiga orang Amrih ni, ataupun macam Cina je. Cuma Cina tu dia nampak dia tarik macam tu je. Dia tarik macam tu je. Orang Amrih ni putus tak? Kita nak tahu putus tak putus macam mana. Mati dia tadi sebab mati dia sembelih atau mati dia lemas? Kan dia kalau dah sembelih, lepas kan?
Kalau dia mati bertindan-tindan, sembelih campak. Dia mati bukan mati disembelih, mati bertindih. Kalau nak ikut syubahahnya, dipikirkan sudutnya, itu orang yang betul-betul jaga sampai dia tak makan ayam yang sembelih kat luar, dia kena sembelih sendiri. Macam kita ni tak mampu, cuma kita kena berjaga jaga je lah. Tak biru kalau ikut pekah dia kan, segi pekah macam mana awal Dul? Sembelih kalau ayam kan kena urat amrih kan, 3 urat amrih ni. Kalau dia tarik macam ni je, kalau kita tengok kan, dia tarik macam ni je kan, yang tepi ni nak ikut syubhah lah. Pada syubhahnya, orang Islam dah orang Islam, pisau dah tajam, cara sembelihnya cukup tak syarat yang mengesahkan sembelih itu. Hadap kiblat tu sunat, baca bismillah tu itu sunat. Dia tak baca bismillah pun tak apa. Tapi macam mana? Ini banyak benda lah, banyak benda. Kena fikir balik, badan kita ni dah masuk macam-macam lah. Seperti Imam Ghazali, dia sebut bab kahwin dalam munakahat, ada dalam Syarah Salikin, tak silap lagi. Akhir zaman ni, kata Imam Ghazali, kalau kau mampu tak kahwin, tak payah kahwin. Kalau kau mampu, kata dia, tak payah kahwin. Sebab semua orang tak boleh lari daripada syubhah. Tapi kalau kau tak mampu, kata Imam Ghazali, ketika itu kahwinlah. Walaupun zaman itu zaman syubhah. Tapi kalau kau mampu, tak payah. Tak kahwin. Sebab syubhah itu cuma kena pada engkau, tak kena pada isteri dan anak-anak kau. Tak mampu ke? Siapa yang tak mampu? Kahwinlah. Jangan pula, saya tak mampu kahwinlah. Bukan Imam Ghazali kata tak boleh kahwin. Cuma akibahnya tu je. Macam Azim mampu, tak payah kahwin. Tak? Sebab dia tetap kena. Syubhah ni tetap kena. Itu yang Nabi sebut masalah akad jual beli kan. Kalau ikut di dalam mazhab Syafi'i, akad jual beli ni wajib. Itu yang orang dulu-dulu dia buat, saya beli barang dengan harga sekian, saya jual dan akad ni boleh berlaku sah berlaku dengan 3 jalan. 1, dengan cara bertulis. 2, dengan cara berakad. Akad bertulis, akad dengan lisan, akad dengan isyarat. Contoh, kita beli barang, yang disebut oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, habis dah bubu cerita lain bila masuk bab syubhat. Pembelian yang dimaafkan, yang tak ada akad, dia tak akad pun tak apa, dimaafkan, iaitu pembelian yang sedikit, kadar pembelian kanak-kanak, cara budak-budak beli. Macam kita zaman kita budak-budak dulu 10 sen 20 sen lah. Tak? Zaman budak sekarang tak adalah 10 sen 20 sen. RM1 RM2 macam tu lah. Jadi pembelian yang jika tidak berlakunya akad jual beli, ketika itu pembelian itu tidak sah. Cumanya ada pada mazhab Imam Malik, kalau tak silap Abi, dia boleh secara pukal. Contohnya, saya beli barang dia pun cakap saya jual. Tetapi pada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, wajib secara tafsil. Ini memang mengantuk betul ni. Tafsil ni macam mana? Saya beli barang ini dengan harga sekian. Baru sah. Jika dah sah, ketika itu makanan ini boleh kita makan, duit yang kita bagi ni boleh dipakai. Maka nak lepas ni tadi, sekadar saya beli barang, kalau tuan ni diam, bertulis pun tak,
isyarat pun tak. Contoh bertulis macam mana? Baik, kita pergi Tesco ataupun Econsip, dia bagi resit tak? Maka telah berlakunya secara bertulis dia jual barang ni, nampak dengan cara bertulis. Maka di situ datangnya telah ada ijab pada dia, ijab jual. Berlaku wajib atas kita. Saya beli barang ni macam mana wal? Tak berok hukum fiqh kan dalam sudut jual beli, dalam bab buyuk. Ataupun saya beli barang, ini pada mazhab Imam Syafi'i, dia syarat sah ni, syarat sah bab jual beli. Saya beli barang, lalu dia tak ada resit, tak ada, dia pun tak cakap, cuma dia isyarat. Imam Syafi'i kata sah dengan isyarat. Anggap kalau saya beli barang ni, letak balik barang, mampu. Sebab dia geling. Kalau geling ni yang kita faham, isyaratnya dia tak jual. Bang, jual tak bang? Tak. Benar tak? Maka jika berlaku salah satu daripada 3 jalan ni, makanan yang kita beli ni tadi halal, duit yang kita bayar ni dia halal pakai, makanan yang kita beli ni halal tetapi jika tidak berlaku akad, makanan yang kita, barang yang kita beli masih menjadi hak penjual, dan harta yang dia dapat daripada duit sendiri masih harta hak pembeli. Tak apa. Walaupun dia berlaku di atas yang bukan Islam ataupun yang Islam, cuma hak ataupun kewajipan akad ni mesti ke atas orang Islam. Macam kita beli, kita Islam, yang jual ni orang bukan Islam, lalu berlaku akad, saya beli barang, okey, dia kata okey lah, mana telah berlakunya maka okey ni makruf, semua orang dia faham, maka okey tu maknanya dia jual barang. Itu melainkan jika mana kita jahil dalam bab hukum tu, dimaafkan sebelum-sebelumnya. Memang kita tak tahu, tak tahulah, yang tu jahil betul, tu jahil, dipanggil jahil basit nama dia. Jahil basit. Kalau buat lagi kena besit. Sebab dia syarat sah jual beli. Macam kalau kita beli ikan RM50, RM40, tak ada akad jual beli. Ikan tadi kita makan selama mana, berapa tahun kita haram. Bukan senang. Habis pernah pergi pasar raya, betul Habis cakap pergi pasar raya lah. Habis cakap kan, saya beli barang apa pasal mau cakap macam nak jawab apa bang? Kena jawab lah. Kita orang Islam, kalau cakap macam tu, ini barang jadi ong. Kalau tak cakap sui, mau tak sui, masuk neraka sui. Ini di antara dia. Sebab itu di antara jalan keberkatan. Ini yang dikata hablum minallah, hablum minan nas. Jadi berkat benda tu. Barang yang kita pakai jadi berkat. Kalau kita buat perkara tu dan jadi ia satu keperluan dan kehidupan kita jadi berkat. Sebenarnya itu je. Baik. Tapi kalau barang yang sekadar pembelian budak-budak, macam beli kotak, tak payah kat jual beli pun dimaafkan. Aiskrim, tapi kalau dalam kuantiti yang banyak, Nodi hantar 50 batang, itu banyak. Takkan budak-budak makan sekali 50 batang. Maknanya ketika itu wajib ada akad jual beli. Beli ni susah tau. Antara syarat sah jual beli, redha.
Kalau tak redha, si pembeli tidak redha dengan barang, si penjual tidak redha dengan harga, tak sah walaupun ada akad jual beli. Sebab itu kalau minta kurang, jangan sampai minta kurang sampai orang tak redha. Last sekali cakap apa? Ambil lah, tak kisah. Itu redha ke tak redha? Kita lepas balik itu, tengok orang, macam ni lah orang. Kita nak laku pun susah, sampai untung pun apa sikit. Berniaga ni bukan senang. Orang minta kurang, sampai apa, kita nak lepas harga minta kurang, kita cakap apa? Tak ada untung bang. Tak ada untung tu tipu ke betul? Macam dia ni, kalau minta kurang tanya, ni tak ada untung bang, tipu ke betul? Tipu. Kalau cakap yang sebetulnya, kalau abang minta kurang, saya kurang untung. Sepatut saya untung RM5, tapi abang kurang saya untung RM1. Kalau saya untung RM1, macam mana nak isi minyak, nak tampung ini dan sebagainya. Ini ada kurang untung dengan tak ada untung, lain tak? Ada untung tapi kurang. Bukan tak ada untung. Kalau tak ada untung makna rugi, ataupun beli modal jual modal. Baik. Takwa ni panjang ni. Kalau kita takwa ni, dia pergi dekat ini, dia pergi kat ini, hablum minallah, hablum minanas. Takwa. Jadi kenapa kita bincang macam ni? Sebab kita nak masuk syurga. Kita tak dapat buat semua benda, tak mampu, tapi jangan tinggalkan semua benda. Jangan tinggalkan. Kita usaha buat. Baik. Dan lagi takwa Allah itu, iaitu asal pendirian agama Islam, daripada awal pekerjaan hingga akhir. Ini asalnya. Dan yang hidup dengan dia agama Islam atas lama-lama. Hidup Islam ini dengan takwa. Kalau tak ada takwa, Islam tu jadi mati. Ini yang Nabi kata besok dan nak kiamat, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak akan tinggal daripada Islam nama je. Islam dah hilang. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, 9 suku lah. Syok pula. Nak berhenti ni? Nak berhenti. Ambil yang bermula persalinan yang pertama. Nak habiskan cerita ni. Bermula orang yang bersifat dengan dia, iaitu di dalam kesukaan yang berkekalan sampai kepada akhirat. Orang yang bersifat dengan takwa, hidup dia dalam keadaan yang gembira. Dunia akhir, dunia dia tenang, akhirat pun tenang. Tapi nak takwa. Nak takwa lah. Dan sentiasa mereka itu dengan naik pangkat dan darjat daripada segala medan kebesaran. Naik. Orang takwa ni naik tempat dia pada sisi Allah. Kita nak orang kenal ke kita nak Allah kenal kita? Biarlah kan. Macam mana Kirun? Kau nak perempuan dekat akhirat kenal kau ke perempuan dekat dunia kenal kau? Mesti kan. Ini suami aku. Ni suami aku ni. Bedul kan. Dia semayang tengah malam kata pukul 4 pagi. Bidadari semua kata, ni suami aku ni, jangan ambil. Ni suami aku. Bidadari sampai berebut-rebut. Ni suami aku ni. Kan. Macam tu. Berebut-rebut bidadari. Bukan berebut-rebut tolak. Berebut-rebut nak. Kan. Ya. Sampai tu. Dan ada juga golongan yang bidadari malu nak mengaku yang tu suami dia. Kita nak dikenali dia ni. Dikenali oleh nama kita, disebut-sebut oleh malaikat di langit. Oleh makhluk-makhluk Allah. Biar manusia tak sebut kita tak apa, tak kenal kita tak apa. Baitul Uwais Al-Qarni, di antara doa dia yang tu, biar aku dikenali oleh makhluk di langit, tidak dikenali oleh makhluk di bumi.
Sebab itu ketika adanya tidak dipedulikan, ketika tiadanya tidak ditanya. Dia ada, orang buat tak nampak. Itu dia suka. Ketika tiadanya orang tak tanya dia pun. Tetapi malaikat, bidadari Allah, semua menceritakan akan perihalnya. Seronoklah. Nak apa lagi? Baik. Ni lah, cepat ni, cepat nak habis ni. Dan dapat pula bagi mereka itu dengan 5 persalinan orang takwa ni, yang tiada dapat dengan dia sekalian orang yang lain daripada mereka itu, dan iaitu persalinan yang dikurniakan oleh Tuhan mereka itu bagi segala anbiya dan segala aulia, yang berjalan mereka itu dengan segala jalan anbiya. Bermula persalinan yang pertama, wallahu alam, malam esok insya-Allah. 5 persalinan orang yang bertakwa kepada Allah, dikurniakan kepada mereka-mereka ini yang benar-benar takutkan Allah, kerana mereka ikut jalan anbiya, jalan aulia. Apa lagi nak, kalau diberikan pakaian-pakaian ini dari dalam dunia lagi dah dapat, di akhirat dah tentu dapat, dunia pun dapat. Yang Nabi kata, ilmu ni sebagai alat untuk kita meraih rahmat Allah. Ada kita ngaji ni, kenapa kita ngaji ni? Sebab nak pergi ke situ. Bukan nak alim dah, bukan nak bangga kita dah habis kitab ni, dah habis kitab ni, tak. Kita ada orang tanya Habib tak buat daurah ke atas? Habib tak buat daurah. Sebab bukan itu matlamat Habib. Habib bukan nak kejar ilmu, tetapi Habib nak cubalah. Kita cuba, kita tak mampu. Macam mana kita nak mengkhatamkan isi kandung ilmu itu sendiri dalam hidup kita, dalam diri kita. Kalau kita sendiri bercakap tentang ilmu, tetapi kita sendiri tak boleh nak beramal dengan ilmu tersebut, macam mana? Jadi kalau kita dapat ilmu dan kita dapat beramal dengan ilmu itu, seronoklah sangat. Baik, Allah alam. InsyaAllah hari makin lama makin cepat, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kalau Allah matikan kita dalam masa yang terdekat, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semualah, semua tak kiralah siapa-siapa yang mengenali kita semualah, Allah kurniakan kita husnul khatimah. Kita semayang tak banyak, ibadat tak banyak, baik tak banyak, jahat masih banyak, tapi kita berusaha nak tinggal, berusaha nak tinggal satu tak tinggal, berusaha nak jadi orang baik, usaha sebab nak jadi baik susah. Dalam masa kita usaha, Allah panggil kita pula, tak tahu kan, Allah panggil kita. Mudah-mudahan kita Allah masukkan dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma aslih zata bainana ya Allah, wa alif baina qulubina ya Allah, wahdina subulas salam, wa najjina minaz zulumati ila an-nur, wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina, warzuqna sakinatan fi qulubina ya Allah. Allahumma arzuqna sakinatan fi hayatina wa fi hayatina ya Allah, wa 'inda mamatina ya Allah, wa ba'da mamatina ya Allah. Ya Allah, اللهم يسر لنا عند سكرات الموت، ويسر لنا عند القبور بعد مماتنا يا الله، ونور قبورنا بعد مماتنا يا الله، وأوسع قبورنا بعد مماتنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.